Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita dah masuk pada bab yang ke-46, Babu fadlil hubbi fillahi wal hathi alaih. Bab kelebihan mencintai kerana Allah dan anjuran ke atasnya. Wa ilam rajul man yuhibbuhu, dan seorang itu dia bagi tahu kepada seseorang yang dia kasih kepada orang tersebut. Wa madza yaqulu lahu idza alamahu, dan apa yang perlu dijawab oleh orang yang dikatakan kepadanya, aku kasih kepada engkau kerana Allah. Dan kita dah baca ayat ni pada minggu lepas, surah Al-Hasyr ayat 9 ni. Cumanya kita tengok dia punya hidayatul ayat, petunjuk daripada ayat ni kita baca. Apa dia petunjuk dia? Iaitu mahabbatul mu'minin, kecintaan orang-orang beriman. Ba'duhum ba'da, sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Maksudnya orang beriman mereka saling mencintai, saling kasih sayang. Kecintaan mereka itu adalah alamatu sidqil iman. Kecintaan itu adalah tanda bagi benarnya iman mereka. Ya? Mereka memiliki iman yang benar, yang tulus. Dan itu merupakan ciri-ciri persaudaraan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kerana Allah maknanya ciri-ciri persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah hadis ni, syarah ayat ni, akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya. Ahabbuhum ilal khalqi, adalah yang paling dicintai oleh makhluk. Makhluk suka dekat dia. Bukan takat orang suka dekat dia, haiwan pun suka dekat dia. Tidakkah haiwan tengok dia jauh dia lari dah? Pasal apa? Pasal duk menyakiti dia. Dia tengok kucing kan kira nak pijak kucing tu. Jadi kucing tengok dia jauh dah lari dah. Monyet memang tak suka kita lah. Kalau monyet suka kita ada something lah. Tapi mungkin juga monyet dia suka tuan dia. Tuan dia bagi makan dekat dia apa semua kan, kerana dia berbakti pada tuan dia. Beruk ke monyet? Beruk kot. Sebab saya sampai hari ni saya tak ada beza lagi beruk ke monyet. Kan? Mungkin beruk besar sikit kot. Hak dia pun suruh panjat petai, panjat nyok. Itu beruk kan? Beruk ni kadang-kadang tu lah, orang pun dia nak sakai ke. Beruk. Dia pun perangai lah. Dia pun suka juga kat orang perempuan. Beruk ni, dia suka apa? Suka kacau. Dia tengok orang perempuan dia kejar. Tapi kalau orang lelaki lalu tu dia tak kejar. Tu orang tak perangai macam beruk. Tak tahu lah beruk perangai macam mana. Beruk jantan. Yalah, beruk jantan dia suka kat orang perempuan. Beruk betina mungkin suka kat orang lelaki. Tak tahulah. Jadi nak ceritanya begitu. Orang yang paling sempurna iman dia adalah yang paling dicintai oleh makhluk. Makhluk suka kat dia. Dia manusia suka dekat dia. Kecuali manusia macam Israel tu lah. Manusia macam Israel, bangsa Israel tu, Yahudi tu, semua dia pun tak suka, kecuali bangsa dia. Marilah bangsa antara mana pun bangsa tadi, dia pun tak suka. Tu depa dah doktrin depa macam tu. Kan? Lahir-lahirlah dia ajar macam tu dah. Bahawa selain pada bangsa Yahudi ni bawah tapak kaki kita kan, apa kata? Jadi dengan orang lain daripada Yahudi ni boleh riba, boleh menipu, boleh bohong, boleh bunuh. Lain daripada Yahudi. Sama-sama Yahudi tak boleh. Riba tak boleh. Menipu tak boleh. Sama-sama Yahudi. Ni dia. Makhluk itulah. Tapi depa ni makhluk yang Allah Taala sebut, depa ni abnaul qiradata wal khanazir, anak-anak cucu monyet dan khinzir. Yang Allah sebut dalam Quran kan? Yang Allah ubah rupa dia jadi anjing dan kera dan babi itu. Allah sebut dalam Quran. Baik, jadi kemudian orang yang beriman yang paling sempurna iman dia juga
yang memberi manfaat untuk hamba-hamba Allah. Dia hidup dia tu, dia bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Itu orang yang sempurna imannya. Jadi yang memberi manfaat kepada manusia ni adalah orang beriman. Orang tak beriman tak bagi manfaat kepada manusia, melainkan kerana ada tujuan-tujuan yang tertentu lah dalam diri dia. Adapun orang beriman, dia bagi manfaat untuk orang lain kerana apa? Kerana dia mengharapkan pahala dan redha daripada Allah Ta'ala dan balasan ganjaran yang besar daripada sisi Allah. Jangan kata pula, oh saya beramal, saya tak nak pahala. Ini salah. Kan? Sebab para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka beribadah untuk dapat pahala. Ni dalil dia. Mana Allah sebut dalam Quran ni? Ini para nabi, manusia terbaik, beribadah kerana nak pahala. Tengok ayat Quran. Oh, silap, tak lekat. Dia tak lekat, patut tak keluar. Tulisan dia tak lekat. Kena tulis satu berhenti, satu berhenti, satu berhenti, satu berhenti. Baru dia keluar. Tengok. Ya. Ini ayat-ayat ni cerita pasal para nabi ni, dia pun nak pahala beribadat. Surah Asy-Syu'ara tulis 145. Saya kita baca satu ayat dia. Surah Asy-Syu'ara ayat 145. Surah Saba ayat 47. Surah Asy-Syu'ara juga ni ayat 180. Surah Asy-Syu'ara juga 180. Kemudian surah Asy-Syu'ara juga 127. Surah Hud 51. Surah Asy-Syu'ara lagi 109. Syu'ara lagi 164. Surah Yunus 72. Hud ayat 29. An-Nisa. Okey, An-Nisa tak sebut. Sampai Hud ya. Berapa? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. 9 ayat dalam Quran yang kata para anbiya ni depa beribadah, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, depa nak pahala. Aku kan nak upah daripada kamu. Upah aku Tuhan bagi. Depa nak pahala lah tu. Macam mana pula ada orang yang beribadah bukan nak pahala? Kami kalau ibadah nak pahala tak ikhlas. Habis tu ni Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya tidak ikhlas lah. Boleh. Wala. Dan aku tidak minta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan dalam hadis pun Nabi SAW suruh kita minta untuk dia. Nabi, manusia terbaik di antara segala manusia, segala makhluk ni. Kan hadisnya. Aneh. Okey. Hadis yang kita buat selalu ni, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi kata, "Idza sami'tul muadzin", apabila kamu dengar muazzin tadi laungkan azan,
faqulu mithla ma yaqul. Ucaplah seperti mana apa yang diucapkan dia. Bila habis azan, kemudian Nabi kata, sallu alayya, berselawatlah ke atasku. La ilaha illallah, cuma hayya 'alas salah falatul la haula wala quwwata illa billah, kan riwayat lain. Ini nak cerita lepas azan tu. Imam muadzin kata la ilaha illallah. Kita wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadin al wasilata wal fadilah. Al wasilah. Jadi dia berkata thumma sallu alayya. Kemudian habis azan lagi berselawat ke atasku. Allahumma salli ala Muhammad. Fa innahu man shalla alayya salatan. Sesungguhnya orang yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, sallallahu alaihi ashra, Allah akan berselawat ke atasnya 10. Selawat daripada kita untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna dia kita minta Allah Taala memuji Nabi dan ulang pujian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, di kalangan malaikat yang tertinggi. Allah selawat ke atas kita 10 kali. Thumma, kemudian salullaha li, minta, kamu semua mintalah kepada Allah untukku. Maknanya Nabi SAW minta kebaikan, dan Nabi suruh kita minta kebaikan untuk dia. Siapa pula di sana ada orang ibadat tak mau minta kebaikan kepada Allah Ta'ala? Habis tu tak ada doa. Doa tak ada. Pasal apa? Saya beribadah tak nak apa-apa, kan? Kerana tunaikan kewajipan saja, tak nak pahala, tak nak apa. Ini tak betul. Habis tu Tuhan suruh kita doa tu pasal apa? Maknanya Tuhan suruh kita doa tu, Tuhan suruh kita minta. Kena minta pahala, minta apa saja kita nak, segala hajat kita. Dan masing-masing hajat tak sama. Ya, kita beribadat ialah sebab kerana nak beribadah kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala janjikan pahala itu untuk kita. Jadi bila kita nak kepada pahala, bukan menafikan ikhlas. Kenapa? Kerana Tuhan suruh. Tuhan suruh kita minta kelebihan kurniaan dia. Tuhan ajar kita minta. Kena minta. Jadi minta itu tidak menafikan ikhlas. Sembahyang, puasa. Kenapa sembahyang? Kerana nak keridaan Allah, nak kecintaan Allah, nak. Mesti sembahyang kita kena paksa. Lawan mana nafsu. Kita tak kena lawan dia. Nafsu kata alah nantilah tidur dulu. Jadi kita kena lawan, kena paksa dia, jiwa kita ni kena lawan dia, kena paksa dia, kena latih dia bagi jadi khusyuk. Sebab tu ada ulama kata, aku ni paksa diriku untuk khusyuk 20 tahun. Selepas saya lupa nama dia, Rabi' bin Anas ke siapa kau? Tabi'in. Lepas itu aku rasa kelazatan solat. Kan? Selepas 20 tahun yang lalu, aku rasa kelazatan solat. 20 tahun dia latih diri dia untuk khusyuk dalam solat. Lepas 20 tahun dia rasa nikmat solat tadi. Itu dia. Jadi nak kata sallallahu liyal wasilah, mintalah kepada Allah untukku al wasilah. Fa innaha, apa dia wasilah tu? Wasilah itu manzilatun fil jannah, satu darjat dalam syurga, la tanbaghi illa li'abdin, dia tak layak melainkan hanya untuk satu orang saja daripada hamba Allah. Dia hanya untuk seorang saja, tak boleh dua. La tahillu illa li'abdin min ibadillah wa arju, dan aku harap an akuna ana huwa,
Aku harap akulah orangnya. Faman sa'alallaha liyal wasilah. Kelebihan. Barang siapa yang minta untukku al-wasilah itu, derajat yang tinggi dalam syurga itu, halat alaihi syafa'ah, halal baginya syafaat. Jadi baca lah. Ya. Wa ati Muhammadinil wasilah. Ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati Muhammadinil wasilah. Ya. Al-fadilah wal wasilah. Ya kan? Macam mana doa lupa. Kita baca sambung pun ingat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati Muhammadinil wasilatul fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Dan letakkanlah dia di maqam mahmud, maqam yang terpuji yang kau telah janjikan padanya. Okey, kita kembali kepada kita tadilah. Hadis kita tadi. Baik, mana? Ada. Kemudian pergi kita kepada hadis. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Macam hadisnya tadi kan, kita buat apa sedekah pun kita nak pahala kan. Kita pergi sembahyang, jemaah kita nak pahala, semua nak pahala tadi. Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Turun naik turun. Mana kita dah jihad. Jihad ni, pahala jihad ni besar lah. Kita berjihad lawan nafsu kita. Allah Ta'ala bagi pahala ganjaran yang besar lah untuk orang yang berjihad tadi. Ketika kita, sebab tu ada hadis yang sebut al-ribat tadi kan, asbighil wudu' alal makarih. Sampaikan wudu', maksud kita berwudu' di tempat-tempat yang kita ni tak mau kena air waktu tu lah, sejuk. Kita berwuduk juga. Jadi berjihad. Lawan tadi. Nak bangun sembahyang subuh ni kan, ya Allah. Nak pergi masjid semua tadi kan. Sedap tidur tu, sedap solat kat rumah. Itu jihad. Pahala lagi besar. Sebab tu Allah sedia pahala orang yang waktu subuh tak sama dengan pahala lain. Kita jalan dalam gelap itu maknanya Allah di akhirat dalam syurga ni Allah Taala akan sediakan untuk kita cahaya. Di akhirat di mahsyar nanti cahaya. Untuk orang yang keluar pergi solat subuh berjemaah tadi. Pahala tak sama. Pahala solat subuh berjemaah seolah-olah kita mendirikan malam sepenuhnya. Macam tak tidur. Pahala dia. Solat Isya berjemaah, pahala dia kita mendirikan malam tu separuh. Pahala dia. Tak tidur separuh malam, ibadat ya, sembahyang ya. Solat subuh berjemaah, Tuhan bagi pahala qiyam lail sepenuhnya. Solat satu malam sepenuhnya pahala, walaupun kita tidur lebih hijab. Kelebihan tak sama pahala. Ya, antara solat Isya dengan solat subuh. Boleh je? Masya-Allah. Jadi mana kita jihad tu pahala besar. Dalam keadaan nafsu kita dia tak suka, nafsu tak suka, kita bantah juga, kita buat je. Pahala dia besarlah. Jihad. Itu maksud dia. Jadi kalau kita senang buat kan, senang buat, maknanya senang. Sebab tu Nabi kata inna 'azzamal jazaa ma'a 'azzamil bala. Balasan tu ikut macam mana kesusahan, kepayahan kita tadi nak beribadah. Balasan dia. Kena jihad nak khusyuk dalam solat, lawan juga diri kita ni. Pahala tak sama masa kita buat rasa senang, rasa lapang. Itu maksud dia. Baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun
Ada 3 ni. Nabi kata, ada 3 ni, 3 jenis ni, 3 benda ni. Man kunna fihi, barang siapa yang ada padanya 3 benda ni, ada 3 elemen ni, wajada bihinna halawatal iman. Dia akan dapat kemanisan iman dengan 3 benda ni. Ada 3 benda ni dalam diri kita, kita akan rasa manis iman. Manis iman ni macam mana? Rasa seronok beribadah, rasa seronok mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, rasa cinta kepada Allah Ta'ala, rasa nak buat apa saja yang Allah suruh, bersedia korbankan segala-galanya, harta, nyawa, keluarga. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil, gelaran Al-Khalil, dia seorang Khalilullah. Sebab apa? Sebab pengorbanan dia, kemanisan dia, manisan iman tadi yang dahsyat, sehingga mimpi ya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anak kesayanganku, lama tak jumpa kan, berapa tahun dah tak jumpa, jumpa kena sembelih. Anak, sungguhnya ayah tengok dalam mimpi ayah sembelih kamu. Apa pandangan kamu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, buatlah apa yang ayah diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Ayah akan dapat saya ni pada kalangan orang yang saleh. Allah sebut dalam Quran. Allah kata, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Apabila kedua-duanya telah berserah diri dan ayah letakkan dia di atas dahi dia tu, dahi dia kan, tangan tu, pisau di leher kan, nak tarik dah pisau tu, pisau yang tajam tu, nak tarik dah. Pengorbanan memang nak buat, confirm kira nak buat dah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami pun panggil, hai Ibrahim, laqad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kau telah membenarkan mimpimu, begitulah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Wa fadainahu bidzabhin 'azim, kami gantikan untuk dia dengan sembelihan yang besar. Ini kemanisan iman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi maknanya Nabi tinggalkan segala dunia ni kerana apa? Kerana untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kalau ada dekat kita, Nabi kita, man kunna fihi, sesiapa yang ada padanya 3 ni, wajada bihinna halawatal iman. Dia akan rasa manis iman, seronok jadi orang beriman. Kan? Kena buat tu, kena buat ni. Kena puasa, kena solat, kena pergi solat Jumaat, kena pergi haji, kena bayar zakat. Kan? Kena tutup aurat, kena taat kat suami. Kan? Kena bagi nafkah pada isteri, anak-anak. Jadi yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa adalah Allah dan Rasulnya terlebih dia cintai daripada selain daripada keduanya. Mana ya? Kecintaan kepada Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah melaksanakan ini. Depa ada ni dalam diri depa, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbuat apa yang Allah perintah, apa yang Allah suka dia berbuat, apa Allah tak suka dia tinggal. Kan? Ni ada ayat Quran yang Allah sebut,
Taubah ayat 24. Okey, makna dia. Katakanlah, wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik yang derhaka. Jadi wajib kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Sehingga hadis yang kita sebut, Umar radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, kan, ya Rasul Allah, uhibbuka min kulli syai', ya, Umar dia kata, ya. Okey. Jadi kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhun bi yadi Umar, dia sedang pegang tangan Umar. Nabi suka pegang tangan sahabat. Nabi kalau jalan dia pegang tangan sahabat. Dia pegang tangan Umar. Ialah Umar sahabat dia dan pak mentua dia. Pak mentua Nabi SAW. Faqala lahu Umar, Umar kata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau aku sayang daripada segala-galanya kecuali diriku. Diriku nombor satu, engkau nombor dua. Aku sayang aku dulu, lepas tu baru aku sayang engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata, tidak. Walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sehingga adalah aku menjadi orang yang paling engkau cinta lebih daripada diri engkau. Faqala lahu Umar, Umar pun kata, fa innahu al-an, maka sekarang ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguhnya engkau lebih kucintai lebih daripada diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang baru bagus, baru maknanya sempurna iman kamu, baru sempurna iman kamu. Letaknya letak Nabi itu kan lebih daripada segala-galanya. Tapi janganlah bersifat melampau sampai nak pergi sujud dekat kubur Nabi, kan? Sampai pergi minta dekat Nabi, ya Rasulullah tolonglah kami, sampai macam tu. Itu merosakkan iman dan merosakkan akidah. Sebab tu Nabi kata lah hadis yang lain macam ni,
Nabi kita SAW. Hadis Al-Bukhari, Umar Al-Khattab juga riwayatkan, la tatruni, jangan kamu semua mengangkat-ngangkat aku, melebih-lebihkan aku, bermubalaghah. Yani al-mubalaghah fil madah, memuji-muji dengan pujian yang Allah tak bagi ini. Kama atratin Nasara ibn Maryam, sebagaimana puak-puak Nasrani memuji-muji dan mengangkat-ngangkat Nabi Isa sampai jadi sembahan. Fa innama ana abduhu, maka hanya sesungguhnya aku adalah hambanya. Faqulu, maka adalah kamu kata, Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita yang nombor satu kepada Allah Ta'ala lah. Kan? Itu dia. Jadi cinta Rasul melazimkan cinta Allah. Cinta Allah melazimkan cinta Rasul. Tak dapat tidak, kena cinta dua-dua tadi lah. Tapi nak merealisasikan cinta kepada Nabi SAW macam mana? Tuhan bagi tahu, ni Tuhan ajar. Cara nak realisasikan cinta kepada Nabi ni cara dia. Kita buat ke tak buat? Ni. Tuhan bagi tahu. Mari kita tengok. Okey. Tak lekat ayat dia. Tak lekat. Okey. Al-Imran ayat 31. Ini cara cinta Rasul. Masuk dah waktu. Lagi. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu Nabi suruh Nabi kita, Allah suruh Rasulullah SAW kata, Allah suruh Rasul kata, kamu Muhammad katalah. Kata apa? Jika benar kamu mengasihi Allah, mencintai Allah, maka ikutlah aku. Jadi cinta kepada Allah melazimkan cinta Rasulullah, dan cinta Rasulullah melazimkan cinta Allah. Jadi memestikan, melazimkan, memestikan. Kan? Maksudnya mewajibkan. Cinta Rasulullah dia akan datang, mesti kena cinta Allah. Cinta Allah mesti cinta Rasulullah. Mana boleh kata aku cinta Allah saja, Rasul aku tak cinta. Itu orang munafik. Munafik pun Allah tak cinta. Dia kata aku cinta Allah ya, Rasul tak cinta. Mana boleh? Kan? Kafir juga. Kafir. Tak mencintai Rasul. Maksudnya kalau Rasul mati tak apa, bunuh ya. Na'udzubillah. Kan? Jadi macam orang Mekah, musyrikin Mekah kan? Dia pun percaya Allah yang cipta langit, bumi, semua dia percaya. Tidak, dia tak bersumpah dengan nama Allah. Sumpah juga dengan nama Allah, dengan berhala pun dia bersumpah juga. Tapi dia tak boleh terima Rasulullah. Kan? Sebab tu ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika Sahal, kan, wakil Suhail, wakil daripada Quraisy, bila mai buat perjanjian, kan, Nabi suruh Ali tulis, uktub hadza bismillahirrahmanirrahim. Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi suruh Ali tulis di surat tu lah, surat perjanjian. Kata Suhail, Amar Rahman kami tak kenal, tulis bismikallahumma. Tulis. Suhail kata, tulis bismikallahumma. Jangan tulis bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahman kami tak kenal siapa dia. Dia berkenal Allah yang menciptakan. Sebab tu Allah kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya Muhammad SAW, kamu tanya mereka siapa cipta langit bumi, dia berkata Allah.
Fa anna tu'fakun. Macam mana kamu ni? Kalau kamu kata Allah, macam mana kamu boleh beribadah kepada selain Allah? Tulis bismikallahumma. Lepas tu Nabi tulis. Nabi suruh Ali tulis bismikallahumma. Nabi ikut Ali. Min Muhammadir Rasulillah. Daripada Muhammad Rasul utusan Allah. Kata Suhail, tak. Tulis min Muhammad bin Abdullah. Lau kunna na'lamu annaka rasul ma sadadnaka andi. Ma sadadnaka. Kalau kami tahu engkau utusan Allah, kami tak akan perang kau. Nampak tak? Tapi last sekali berislam juga lah. Ini cerita isi perjanjian Hudaybiyah. Baca balik lah. Okay. Jadi, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha mengetahui. Ikut Nabi SAW. Ya kan? Cara ibadah, ikut Nabi SAW. Itu yang paling pentingnya. Kalau dunia, kita tahulah dunia ni dipanggil ada perkembangan. Ketamadunan manusia ni sentiasa berkembang. Dia kemajuan kehidupan kan. Dulu tak ada kereta. Dulu mana ada benda-benda ni. Boleh bercakap. Orang di Amerika, di kutub utara selatan boleh dengar kita bercakap. Lagi ada line. Dulu mana ada benda ni. Ini kita panggil perkembangan kehidupan manusia tadi. Nabi kata kamu lebih mengetahui tentang itu. Tentang agama macam tu, dia tak berubah. Semayang macam tu, puasa macam tu. Ya? Itu cerita dia. Kapir tu, pok ni pok kapir. Akal ya? Akal. Dia panggil mulhid. Pok-pok mulhidin ni. Yang menyimpang daripada agama tadi, ya kan? Depa apa nama kaedah depa ambil kaedah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni maksud dia Allah menyatu dengan makhluk dia. Kan? Tengok apa-apa ni semua dalamnya ada Allah. Laisa fil wujudi haqiqatun illa hu. Tidak ada dalam kewujudan ni hakikat melainkan hanya dia. Itu wahdatul wujud. Mana yang mengatakan Allah ni pada dalam bersatu dengan makhluk dia. Ini akidah kafir ya. Kufur. Surah. Tak ya. Sebenarnya Allah, sebenarnya. Okey. Itu cerita dia kan. Dah masuk dah. Oh, sudah. Ya kan, dulu mana ada seminit 2 minit. Dulu orang keluar tengok dulu. Tengok langit. Oh. Dulu tak ada minit. Ada kemajuan kehidupan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Baik, itu yang pertama, kan? Kemanisan iman apabila kecintaan kepada Allah dan Rasulnya SAW lebih daripada segalanya. Yang keduanya, wa ayyuhibbal mar'a, bahawa dia menyukai seseorang, menyukai, menyintai, menyayangi seseorang. La yuhibbuhu illallah, dia tidak menyukai orang itu melainkan kerana Allah. Dia suka orang tu kerana Allah Ta'ala. Ya? Maksud kerana Allah ni, kerana dia nakkan pahala, ganjaran daripada Allah Ta'ala lah. Ya? Kenapa? Kerana orang tu saudara seiman dengan dia. Kan? Orang tu orang yang saleh, yang baik. Kita suka orang baik. Mana ada orang tak suka orang baik, kecuali orang tak baik. Ya? Jadi yang suka orang baik ni orang baik lah. Orang tak baik pun suka orang baik juga, kalau kenal kat dia lah. Kalau tak kenal kat dia, tak suka. Contohnya kita tegur dia buat maksiat, dia suka tak? Tak suka. Jadi, tapi kalau orang baik, kita tegur dia, dia suka. Oh, terima kasih lah tegur saya, alhamdulillah, jom saya belajar makan. Tegur macam mana? Tegur kesilapan dia pun. Mungkin dia solat selama ni tersilap ke apa ke, sahabat sebelah tegur dia, bang, kalau nak sujud macam ni cara sujud yang betulnya. Oh ya ke? Oh, terima kasih ya. Jadi maknanya susah macam tu kan. Itu benar, itulah dia. Jadi dia tidak menyintai seorang melainkan kecintaannya itu kerana Allah. Dia dapat kemanisan iman. Yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada zaman jahiliah dia. Dia benci, tak suka. Sejarah-sejarah hitam hidup dia tak suka. Kalau boleh dia nak padam, tak mau ingat benda tu. Dia benci untuk kembali kepada kehidupan yang hitam itu, kekufuran. Ba'da an qadhahu Allahu minhu, selepas Allah selamatkan dia daripada kekufuran itu, selepas Allah selamatkan dia daripada kejahilan itu, dia tak mau balik lagi dah kepada perkara yang kotor itu. Dapat kemanisan iman. Kadang-kadang yang gangster, tatu habis badan dia, kalau muka-muka dia, muka penuh tatu, itu tersangat gangster lah. Bukan gangster sikit-sikit, penuh tatu. Tapi dia taubat, dia jadi orang yang soleh. Pergi umrah, pakai apa? Kain ihram tu kan, tu dia tatu penuh. Tatu kobra pun ada, tatu apa? Salib pun ada. Salib bukan boleh padam dah tatu tu. Dah bawa je dah, happy je dah.
tu nak buat pembedahan tak payah. La darar wala dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri. Sampai pergi setrika kan. Mana ada. Biar macam ni kan, biarlah nampak dia. Biarlah. Ya. Dah satu benda dah berlalu kan. Ya afallahu amma salam, Allah dah ampunkanlah dia. Jangan ada orang bagi fatwa kena pakai setrika lah, kena pergi operate lah, apalah. Ini mengarut semua ni. Kan? Jadi agama tu jadi susah. Dah masuk Islam lah. Dah bang, bila? Sudah seminggu. Sudah potong lah. Lari dia. Kan? Benda macam tu. Tu cerita dia. Baik. Petunjuk daripada hadis ni, pengajaran hadis ni, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikut bagi cinta kepada Allah Taala. Kalau sebut cinta Allah saja tak cinta Rasul ni pembohong. Kan macam mana kita nak solat puasa? Kan? Jadi puak-puak geng anti hadis ni dia pun tak sembahyang. Pasal apa? Dia pun tak ikut hadis. Dalam Quran mana ada sebut sembahyang ni rukuk, sujud, cara kaifiat dia. I'tidal, berapa rakaat, mana ada. Habis itu sembahyang macam mana? Sembahyang. Macam mana? Cara masing-masing, niat dengan apa kau ikutlah. Kan? Saya ingat kata sembahyang. Kan? Saya pernah jumpa juga geng-geng ni, umur dalam 30-40-an tau. Kan? Jadi depa ni belajar jenis akademik okey lah, engineer lah apalah kan. Dia mari nak argue kan. Hadis ni tak boleh pakai, hanya Quran je boleh pakai kan. Ya Allah. Habis tu Allah Taala sebut apa nama dalam Quran ni kan, engkau ni siapa dia? Engkau tu saya. Kan? Allah sebut perkataan engkau kepada Nabi SAW kan. Allah tujukan perkataan itu kepada Nabi SAW. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak utuskan engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ayat ni maksud apa? Oh, engkau ni sebenarnya engkau tu saya. Siapa yang baca Quran tu dia engkau. Rasa macam kalau boleh nak tangan-tangan kan rasa. Tapi tak boleh nak tangan-tangan orang ikut dah, mana boleh kan. Ini kerajaan kena tangan-tangan ke orang macam ni, pihak berkuasa lah, jabat-jabat agama kan. Tu ramai kan anti hadis ni, ramai. Dulu kan Syed Ahmad tu tak ada lah, mati lah. Tapi depa kata depa tanam dia kat mana? Kubur Islam ke kubur apa? Patutnya tak boleh tanam kat kubur Islam. Tanam ikut danam mana-mana lah, kebun ke apa ke. Tak boleh. Puak ni bukan Muslim. Anti hadis ni bukan Muslim. Depa ni Quran, depa baca yang terjemah ya. Depa kerti baca Quran ni, tak kerti baca Quran yang huruf-huruf ni. Bismillahirrahmanirrahim, tak kerti baca, suruh baca tak kerti. Depa betul-betul baca terjemahan tu. Sebab tu dia malah orang tak belajar kan. Dia belajar akademik, agama dia tak belajar. Quran tak kerti baca, suruh baca tak kerti. Dia hanya baca translasi kan, baca terjemahan dia. Itulah dia. Ramai pupuk ni sebenarnya kita tak jumpa. Tiga waktu jamak. Dia zuhur asar sekali, isya ke maghrib, lepas tu subuh. Ini kan Syiah. Syiah depa jamak sembahyang sentiasa. Pasal apa? Kita hidup di dunia ni musafir, berkelana ke akhirat. Jadi kehidupan kita ni dalam perjalanan. Sebab tu Syiah ni sembahyang 3 waktu lah. Dia berjamak sekali, Isya dengan Maghrib, Zuhur dengan Asar, Subuh 1. 3. Betul je tu. Syiah tu. Sebab dia berkata hidup kita ini berperjalanan, bermusafir. Ya kan? Ke alam baqa. Itu dia. Baik.
Oh, cikgu tak tahu tu Syiah tu. Oh, Syiah tu. Oh. Oh. Dia habis dah. Kan? Jatuh talak lah tu. Kena fasakh lah. Anak abang dia. Hang nak pergi agama. Hang tak boleh lah. Tak ada dah. Sebab mereka ni bukan Muslim. Ya, Syiah ni agama baru. Oh. Kan? Tua pada tu dah lagi. Oh. Itu dia. Seterusnya kita lihat kemanisan iman. Dia datang dengan perasaan. Dia rasa kelazatan melakukan ketaatan. Dia rasa seronok nak buat taat. Dan dia apa? Dia utamakan ketaatan di atas hawa nafsu dia. Nafsu kata jangan buat, jangan buat. Dia lawan. Itu dia kata tadi. Lawan. Itu kemanisan iman. Dia lawan. Dia kalahkan nafsu dia. Dia kata padan muka syaitan. Kan? Padan muka syaitan, aku dah kalahkan dia. Kan? Oh, itulah. Sebab tu kita ni kena ingat musuh kita. Kalau kita lupa musuh kita, dia tak pernah lupa kat kita. Dia tak pernah lupa dekat kita. Dia duk ingat kita sentiasa. Dia tak mau pisah dengan kita. Dekat kita nak mati tu last masa, dia panggil masa penentuan. Masa penentuan. Dia nak jadikan kita dengan geng dia ni. Macam kisah Imam Ahmad lah, rahimahullah. Ketika dia nak mati tu kan, dia sakit. Antara sedang tak sedang. Dia kata tak mau. Yarhamukallah. Anak terbila dah sedang. Ayah. Ya abati. Ayah. Tadi ayah kata tak mau ni pasal apa? Dia kata ya bunayya, inna iblisa jalisun 'inda ra'si. Dia mai duduk kat kepala ayah. Dia kata ya Ahmad, mut 'alal yahudiyah. Ahmad, matilah engkau di atas agama Yahudi. Mut 'alal nasraniyah, matilah engkau di atas agama Kristian. Faqultu la, maka ayah kata tak mau. Sampai macam tu dia duduk mai. Dia kata illam udrikal yawm la udrikuka abadan. Kalau aku tak dapat engkau hari ni, aku tak akan dapat engkau sampai bila-bila. Tapi itulah dia Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah kata yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kata Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Apa dia? La ilaha illallah. Dalam kehidupan dunia dan ketika nak pergi ke akhirat. Ya. Jadi seseorang itu dia akan mati apa yang berada di atasnya, insya-Allah. Berada di atas iman, tauhid, Allah akan tolong kita mengucap dua kalimah syahadah, mati dalam keadaan kita beriman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ni minit terakhir al-amal bil khawatim. Amalan kita nak tengok belah ni ke, masa titik terakhir. Ketika malaikat maut kata, ya ayyatuhar ruhut thayyibah ikhruji. Hai ruh yang baik, keluarlah engkau ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Keluarlah engkau kepada pengampunan Tuhanmu dan keridhaannya. Itu yang kita nak. Keluarlah air ruh tadi daripada jasad sebagaimana air menitis keluar daripada bekas air tadi. Ruh yang baik. Baik, seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, sab'atun, ada 7 golongan ni, 7 jenis orang ni.
Yuzilluhumullahu fi zillih. Allah akan lindungkan dia. Allah akan beri perlindungan kepadanya. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari yang tidak ada lindungan melainkan hanya lindungan Allah Ta'ala saja. Matahari kat kepala. Masa tu manusia berpeluh. Kan ada yang peluh sampai ke lutut, ke paha, ke pinggang, sampai ke takat hidung dia tadi berenang-renang dalam peluh. Tengok amalan. Tengok amalan. Kan? Ada orang yang pada tu dia pun tengah duk bertalbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah. Duk aja talbiah ya puak-puak ni. Betul tak? Puak-puak yang mati dalam keadaan berihram. Masya-Allah. Dan di sana ada orang yang Allah Ta'ala suruh sujud, dia pun tak boleh sujud. Yauma yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Pada hari mereka diperintahkan untuk sujud, tak boleh sujud. Orang kafir, orang tak pernah sujud di atas muka bumi. Nak sujud. Ada yang sujud dan ada yang tak boleh sujud. Ayat mana? Mari kita tunjuk. Cikgu tanya ayat mana? Mari kita tunjuk. Ya. Tabah yauma yud'una ila as-sujudi. Yauma yud'una ila as-sujudi. Surah Al-Qalam, wa kanu yud'una ila as-sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia suruh sujud, dia pun tak mau sujud. Surah Al-Qalam juga ayat 42. Tadi 43 kan, ni 42. Wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saq. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Surah Al-Qalam ayat 42. Ingatlah orang-orang yang tidak beriman akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat, dan mereka diseru sebagai sujud, maka mereka tidak dapat melakukannya. Sambil pandangan mereka tunduk malu serta mereka diliputi kehinaan, dan sungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru supaya sujud, tetapi mereka enggan sedang mereka dalam keadaan sihat. Dia kan? Pada hari Jumaat, muazzin kata, hayya 'alas salah, mai sembahyang. Depa keluar kilang balik tidur. Betul. Budak-budak kerja kilang. Ya, bukan semua, bagus lah. Hak jenis tak reti sembahyang ni. Orang kena pergi masjid, apa kena balik rumah. Kita keluar masjid, risih dengan depa. Keluar nak pergi kilang balik kerja. Jadi apa kerbau lembu lah. Kerbau dan lembu. Kerbau lembu bagus lagi. Dia pun zikir kat Tuhan. Dia pun tak masuk neraka. Manusia ni tak sembahyang ni. Nak pergi mana? Ramai tak sembahyang ni. Bukan sikit-sikit dia. 7 orang ni. Jadi kita masuk satu pun tak apa dah kalau tak boleh semua. Kan, tapi hak kita nampaknya nombor 1 ni kita tak masuk. Imamun adil, pemimpin yang adil ni. Raja yang adil. Kan? PM yang adil. Bukan senang jadi orang adil ni. Tengok Umar sudah, Umar Khulafa Ar-Rasyidin. Kan, dia apa ni? Ikon orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Ya.
Umar, unta zakat sekong yang hilang, orang dia boleh pesuruh apa, hamba-hamba pun ada, mereka pun boleh cari sekong unta ya. Baitul Mal punya bukan dia punya. Tengah hari rembang ni, tengah hari panas lik-lik tu, orang tak keluar rumah dah, semua duduk dalam rumah time tu. Dia keluar berjalan tengah panas tu. Osman duduk di rumah, dia tengok nampak orang lik dia jalan kau jauh, siapa ni? Tengok tau. Kau dekat. Oh, baru kenal. Umar. Dia kata, "Ya Amirul Mu'minin, mal ladzi akhrajaka min hadhihi as-sa'ati al-muhriqah?" Dia kata, "Amirul Mu'minin, pasal apa keluar waktu panas ni? Pasal apa?" Osman tanya. Dia kata, "Ya Osman, irji' ila baitik." Osman, balik rumah, balik. Dia kata, "Balik. Inna ibilan min ibilis sadaqati naddat wa akhafu an yas'ala anha Rabbi azza wa jalla yawm al-qiyamah." Aku takut Tuhan ku tanya pasal dia di hari kiamat nanti. Dia kata, "Ya Umar, ya Amirul Mu'minin, hunaka abdun min abidik." Dia kata, ada hamba-hamba kamu, suruh dia pergi cari. Dia kata, "Hal hunaka a'badu minni?" Dia kata, adakah di sana orang yang paling hamba daripada aku? Allah. Ini ikon. Siapa boleh tiru? Ya. Siapa boleh tiru Umar? Dahsyat. Ya. Osman kata, "Laqad at'abta man yaji'u ba'daka ya Umar." Engkau telah memenatkan orang yang akan datang selepas Muhai Umar. Ya. Mana kami kena buat macam kamu buat juga. Siapa jadi khalifah selepas ni, kena buat macam kamu buat. Laqad at'abta man ya'ti ba'daka ya Umar, ya Amirul Mu'minin. Tu dia dahsyat kalau kita baca cerita Umar ni, macam-macam cerita. Nah, sirah tadi, siapa boleh tiru Umar? Mai seorang ketika dia kena kerambit putih urat perut tu kan, dia berbagi minum susu, keluar susu ke perut ni. Fa'alimu annahu mayyitun. Dia tahu dia mati dah. Maka datang satu pemuda mai bagi puji. Dia kata, "Abshir ya Amirul Mu'minin. Bergembiralah hai Amirul Mu'minin. Engkau di antara orang yang awal masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin. Laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qad ruziqta syahadah. Dan sekarang kau telah diberikan syahid di jalan Allah. Dia tengok, bila orang tu pergi, dia tengok kawan tu pakai baju labuh sampai seret tanah. Dia kata, panggil dia mari sini. Dia kata, "Ya ibna akhi, irfa' izarak." Hai anak saudaraku, angkat kain kau dengan dua heret atas tanah. Fa innahu anqa li thawbika, kerana ia lebih bersih untuk pakaianmu, wa atqa li rabbika, dan lebih bertakwa kepada Tuhan. Dan dia panggil anak dia Abdullah. Dia kata, "Ya Abdullah." Dia kata, "Na'am ya Amirul Mu'minin." Anak dia kata, "Ya wahai Amirul Mu'minin." Dia kata, "Jangan panggil aku Amirul Mu'minin, fa inni lastu al-yawm bi Amiril Mu'minin." Jangan panggil aku Amirul Mu'minin. Sekarang aku bukan lagi amir bagi orang-orang beriman. Fa idza ana quditu, ai fa idza ana muttu, apabila nyawa aku dicabut. Dia kata, "Idhhab." Sebentuk idhhab ya Abdullah ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wasalha wa qul laha inna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab, wala taqul inna Amirul Mu'minin, jangan kamu kata Amirul Mu'minin, kamu kata Umar bin Al-Khattab. Yasta'zin, minta izin, ayudfana inda sahibaihi, untuk dikebumikan di sisi dua sahabatnya.
Abdullah pun pergi ya. Pergi bagi salam sampai di rumah Aisyah. Aisyah duduk menangis lah. Yalah, Aisyah belah tu lah. Dia sembahyang sini, sembahyang subuh, sembahyang. Tengah solat. Ya. Jadi dia kata kamu pergi pintu dia bagi salam, minta yang tu lah. Hal lain dia minta tu ya. Akhir-akhir hayat ni kan. Last minta tu. Dia tak nampak benda lain dah, nampak tu nak duduk sebelah Nabi sallallahu. Kan dikebumikan bersebelahan lah. Nabi sallallahu, Abu Bakar dan dia lah radhiyallahu anhu. Lepas tu dia kata pula, maka Aisyah kata, laqad kuntu, sesungguhnya Aisyah kata kepada Abdullah bin Umar, aku sediakan tempat itu, ruang itu untukku. Walakinnil yawma uthiru Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Akan tetapi hari ini aku utamakan Umar bin Khattab. Aku dia sedia tempat tu. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Aisyah, bilik dia, rumah dia. Dia sediakan tempat tu untuk dia. Ruang tu. Dia nak bersama dengan suami dia SAW, bersama dengan bapa dia. Walakinnil yawma uthiru ala Umar. Jadi Abdullah pun baliklah bawa khabar gembira. Dia kata, ya abati, hai ayah, inna ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qad adzinat laka. Dia dah bagi izin. Dia kata, ya Abdullah, in ana muttu, in ana quditu, apabila aku mati, dia kata, fahmilu janazati, tanggunglah jenazah ayah ni. Fawada'u kharijal bait, letakkan di luar rumah Aisyah. Fas'alha marratan thaniyah, tanya dia kali yang kedua. Aku risau dia malu pada aku masa aku hidup, dan masa aku mati dia tak malu dah, dia akan ubah fikiran dia. Dan pindahkan, bawalah jasad aku ke Baqi'. Jadi begitulah Umar. Siapa boleh challenge dia? Ya. Selepasnya. Sebab tu Osman kata, laqad at'abta man ja'a ba'daka ya Umar. Kau telah penatkan orang yang akan datang selepasmu. Imamun adil. Imam yang adil. Hari kemarau, kelaparan, dia haramkan makan daging pada diri dia. Diharamkan diri dia makan makanan daging, makanan sedap-sedap. Makanan dia roti kering dengan minyak zaitun. Itu ya makanan dia. Pada satu hari isteri dia teringin nak makan manisan. Teringinlah, wa yawman ishtahat zawjatuhu halwa. Pada satu hari isteri dia teringin nak makan halwa, manisan. Qalat min aina ashriha. Dia kata, qala min aina ashriha, mana aku nak beli halwa? Min aina ajidu thaman al-halwa fa ashriha, mana aku nak cari duit nak beli halwa? Umar kata. Anak dia Abdullah berniaga. Dia balik rumah anak dia tengok. Ni unta siapa? Dia berkata, naqatu Abdullah ibni Amirul Mu'minin. Unta Abdullah, anak kepada Amirul Mu'minin. Dia kata, naqatu ibni Amirul Mu'minin. Panggil Abdullah mari. Abdullah pun marilah. Dia kata, ya Abdullah, ma hadha? Apa ni? Dia kata, hadhihi naqati, ini unta saya, utajiru biha. Kan? Saya berniaga dengan dia. Saya beli, saya jual. Dia kata, naqatu ibnu Amirul Mu'minin, unta anak Amirul Mu'minin. Abdullah, idhab fabi'ha, bawa unta ni pergi jual. Wa khudh, dia kata, ra'sa ma, ambil modal saja. Macam mana kamu beli, macam tu kamu jual, supaya orang tak kata, anak Amirul Mukminin ada harta. Sampai macam tu. Bukan, dia kata dia nak berniaga, dia beli duit dia. Duit dia sendiri dia nak berniaga. Ayah dia kata, hampir jual, hampir modal ya. Untung jangan. Untung bagi ke orang. Bagi kepada Baitul Mal untuk nak berniaga, tak boleh.
Sampai macam tu lah. Tu dia. Ni banyak lagi cerita nak cerita ni. Kan orang tak ada baca habis, baru baca Imamun Adil lah. Tak habis lagi cerita dia tu. Tak apa lah. Nah, tapi pasal saya skip sikit, saya cerita tang mati dah. Takkan aku start balik kot. Saya cerita sampai tang mati tu kan. Jadi nak aku start balik, hidup balik kan. No? Jadi itulah cerita dia. Baik. Jadi Imam Adil lah sana, insya-Allah kita berhentilah. Nanti kita sambung lagi lah. Pemuda yang dia nasya'a fi ibadatillah, daripada awal dia beribadah kepada Allah. Kan? Dan seterusnya lah insya-Allah sambung lagi lah kita tanya. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.